بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ونصره ووالاه. ربنا زدنا علما warzuqna fahman wa hikmah. Yang ketiga daripada perkara yang membatalkan iman, menyebabkan seseorang itu keluar daripada Islam setelah dia Islam, yakni jadi murtad. Yang ketiga, mengingkari atau mencela sifat uluhiyah, menafikan, menolak, mencela, menghina sifat uluhiyah, sifat ketuhanan Allah yang layak disembah, yang layak diabdikan diri kepadanya. Iaitulah perkataan atau perbuatan atau i'tiqad yang mengingkari bahawa Allah Subhanahu wa taala sahaja yang disembah dengan sebenarnya, yang lain daripadanya tidak berhak disembah dan abdikan diri kepadanya dengan pengertian ibadah, melakukan ibadah. Apabila seseorang itu dia bercakap menafikan perkara ibadah, kita sembahyang tak wajib, puasa tak wajib, haji tak wajib, dia bercakap begitu. Ataupun perbuatan dia sembah berhala, sembah orang, sembah pohon kayu, sembah syaitan, sembah matahari, padahal dia mengucap zahirnya begitu, maka batalah Islamnya, murtad, keluar daripada Islam. Ataupun i'tiqad, hati dia, hati kita tak tahu, ini serah pada Allah Ta'ala. Hati dia tak percaya pada Tuhan, tak percaya sembahyang itu wajib, tak percaya haji itu wajib, maka batal Islamnya. Dengan syarat berlaku dengan tahunya. Kalau dia jahil, dengan sebab dia baru masuk Islam, dia tahu mengucap je, orang lain dia tak tahu, dia jahil, maka dimaafkan kerana jahilnya. Ataupun kerana duduk tempat yang jauh, dia dah masuk Islam, lepas tu masuk hutan, orang asal. Ataupun orang yang dijajah oleh musuh Islam, seperti di zaman komunis. Negara-negara komunis tak pernah mengajar. Zaman dulu tak boleh mengajar, tak boleh mengaji, tak boleh apa. Dia tahu dia Islam, tak tahu sembahyang itu wajib, babi itu haram, dengan sebab kejahilan. Kita tak nampak benda ni. Bila kita pergi negeri-negeri yang macam tu, baru kita bertemu dengan orang yang mengaku dia Islam, tapi tak tahu hukum-hukum Islam yang wajib ni, kerana dia jahil sungguh. Masalahnya kalau dia duduk di tengah masyarakat Islam, dia tahu dah, tak boleh kata dia tak tahu.
tiba-tiba dia menafikan perkara-perkara tersebut. Maka sesiapa yang berkata atau beramal atau beriktikad dengan cara yang bercanggah dengan uluhiyahnya, uluhiyah, ketuhanan yang layak beribadat kepadanya, itu uluhiyah. Rububiyah, ketuhanan yang menjadikan alam, mentarbie, itu rububiyah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah, lillah tu uluhiyah. Rabbil Alamin, rububiyah. Dalam Fatihah ada. Ada orang dia tak mengaji benda ni, dah tak mengaji, cerita lain lah. Duk baca kitab kuning, tafsir tak mengaji. Quran mengaji saja je. Tak tahu makna, tak tahu perkataan-perkataan dia. Ini satu hal. Satu masalah. Mengaji kitab sesepas lebu. Tapi makna Quran tak tahu. Baca Quran makan main molek tajwidnya. Makna Quran tak tahu. Jahil. Kalau jahil itu cerita lain. Tetapi kita kena tahu Quran ni hudal linnas. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab Quran ini tak sok lagi menjadi petunjuk pada orang yang bertakwa kepada Allah Taala. Kena rujuk pada Quran. Tak boleh baca kitab-kitab saja, kitab fiqh, kitab akidah, kitab tasawuf. Mesti rujuk kepada sumber ajaran Islam, Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kena faham betul-betul. Sebabnya banyak orang dia mengaji kitab je, duduk gomor ke kitab tu lah. Quran dia tak faham. Hadis tak faham. Sedangkan semua ilmu tu rujuk pada Quran, rujuk pada hadis. Duduk pegang kakor. Umbi dia pegang akar rambut. Pegang pucuk dia. Kita kena tahu umbi Islamnya duduk di Quran, di hadis Nabi SAW. Ini kita kena faham. Sesungguhnya kebanyakan manusia sejak dahulu hingga sekarang mengakui tauhid rububiyah. Dengan mempercayai adanya Allah, qudrat Allah Subhanahu wa taala, tarbiyahnya, rezekinya. Dialah yang menghidupkan dan mematikan. Mengikut fitrah. Fitrah ni ialah sifat semula jadi manusia. Percaya pada adanya Tuhan. Dan sebab itu dikatakan Islam adalah agama fitrah. Agama semula jadi manusia. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Nabi kata tiap-tiap anak yang dilahirkan dalam keadaan fitrah, suci, bersih. Maka kedua ibu bapalah yang menyebabkan anak itu jadi Yahudi, jadi Nasrani, jadi Majusi, jadi musyrikin. Didikan ibu bapa. Mula dilahirkan ke dunia adalah Islam, fitrah. Di sinilah mengikut hukum Islam. Kalau ibu tu Islam, anak ke Islam, walaupun ayah kafir. Kalau ayah tu Islam, ibu dia kafir, anak Islam. Kerana fitrahnya adalah Islam. Ini kena pegang. Orang Islam mesti kena bertahan. Islam agama fitrah. Agama sifat semula jadi manusia. Semula jadi manusia percaya adanya Tuhan dari segi rububiyah, menjadikan alam. Dia percaya. Sama ada orang Islam, orang kafir, sembah berhala, percaya adanya Tuhan. Iaitulah dimaksudkan oleh firman Allah SWT, wala in sa'altahum man khalaqahunna la yaqulunna Allah. Surah Az-Zukhruf ayat 87. Maksudnya dan sesungguhnya jika kamu bertanyakan mereka, tanya orang bukan Islam, siapakah yang menciptakan mereka? Nescaya mereka menjawab Allah. Mereka jawab Allah. Ini fitrah manusia. Termasuklah orang asal yang tinggal di hutan 5 bulan tara, tak mengaji apa. Bila dia takut, dia gerung, dia percaya adanya kuasa yang gaib yang dia tak nampak. Dia percaya. Ini fitrah manusia. Orang yang tak percaya pada adanya Tuhan, dia naik kapal terbang. Bila enjin kapal terbang mampu, kapal terbang terus mengambil masa tu, nak biar tolong apa dia? Dia percaya adanya Tuhan. Gerak hati dia. Dia pergi ke laut dalam kapal, mula-mula tak percaya ke Tuhan.
Bila enjin kapal mati, ombak besar, ribut kuat, mari taupan, gelak gelita, masa itu minta tolong dengan Tuhan. Ini fitrah manusia. Sifat semula jadi percaya adanya Tuhan. Banyak ayat-ayat yang disebut dalam Quran. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Jika engkau tanya mereka siapakah yang menjadikan langit dan bumi, semua jawab Allah. Dalam bahasa masing-masing, mengikut kepercayaan masing-masing. Dalam keadaan dia menyembah berhala, dia sembah macam-macam, dia percaya ada Tuhan yang maha berkuasa di atas segala-galanya. Cuma salah dia dilatih pula Tuhan-Tuhan lain pula. 2, 3 sampai beratus ribu Tuhan pula, tambah pula. Lama berjumpa benda pelik, jadi Tuhan. Ini jadi sesatnya. Fitrah dia percaya adanya Tuhan. Rububiyah. Ada Tuhan yang mencipta, menguasai alam, itu adalah fitrah manusia. Masalahnya Tuhan yang layak dia sembah, yang layak beribadat kepadanya, ini jadi masalah. Tetapi mereka mengingkari di dalam i'tiqad, perkataan dan perbuatan terhadap uluhiyah Allah, seperti beribadat kepada yang lain daripada Allah Subhanahu wa taala, buat ibadat ke yang lain. Sama ada secara jali, terang dan nyata, ataupun khafi. Khafi ini percaya ke Tuhan, semayang, niat nak tuju ke orang. Itu syirik khafi. Yang khafi ini tak membatalkan Islam, membatalkan pahala. Membatalkan pahala. Yang batalkan Islam ni ialah yang jali, yang terang, yang nyata. Menyekutukan Allah dengan Tuhan yang direka sendiri. Mengakui hukum dan undang-undang yang lain daripada syariat Allah Subhanahu wa taala dalam perkara yang tidak diizin, dengan menolak syariat Allah. Syariat Allah hati atau lidah, ataupun dia tolak hukum Allah taala. Hukum hudud, hukum qisas, hukum ta'zir yang di dalam Quran, hukum halal, hukum haram, dia tolak. Dia tolak hukum Allah yang ada dalam Quran. Ini termasuk dalam membatalkan Islam. Kecuali kerana dia jahil, dia tak tahu, itu cerita lain. Kerana dia jahil. Hudud apa gak? Zalim hudud ni. Itu tak boleh tu. Sama ada hukum yang wajib termasuk hukum yang sunat. Hukum yang sunat tak boleh. Nabi beritahu kerak kuku sunat. Ikut apa Nabi kerak kuku ni mengarut. Itu tak boleh. Padahal sunat je. Tak kait dengan akidah je. Kerak kuku bukan akidah. Tetapi ajaran dia tu, yang diajar oleh Nabi, benda sunat, ajaran dia. Benda yang wajib, yang sunat, yang harus, menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Ini termasuk. Firman Allah Subhanahu wa taala, am lahum syuraka syara'u lahum minad din ma lam ya'zam bihi Allah. Surah Asy-Syura ayat 21. Adakah mereka mempunyai sekutu, mempunyai Tuhan-Tuhan yang lain daripada Allah dalam perkara yang boleh, yang mengadakan hukum syariat, mengadakan undang-undang dalam perkara yang tidak diizin oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tak izin. Allah Ta'ala dah tak ada hukum hudud, hukum qisas ada dalam Quran yang dinaskan. Dah tetap, dia pindah buat hukum lain, buat undang-undang lain. Dia percaya pula undang-undang lain molek pada undang-undang Allah Ta'ala. Ini merosakkan iman. Merosakkan iman dia. Masalah dia tak buat, dia percaya dia tak buat, itu berdosa. Itu lain. Ada orang dia tak semayang, dia percaya semayang itu wajib. Dia tak tahan hukum hudud. Dia percaya hukum hudud ni wajib, tapi tak mau buat. Dia minum arak, dia percaya arak itu haram. Ini berdosa. Kalau dia kata arak itu halal, ini batal Islam. Arak itu halal dia kata. Jadi berzina itu halal. Ini membatalkan Islam dia. Menafikan ketetapan Allah Ta'ala. Tak boleh. Jadi murtad ni bukan saja sembah sokong, sembah berhala. Termasuklah menafikan mana-mana hukum yang dinahkan oleh Allah Ta'ala. Banyak orang kita ni, orang tu terang-terang menafikan hukum Allah Ta'ala. Bila mati, dia mayang juga. Dah dia mayang.
Ada yang menapi hukum Allah Ta'ala. Ini sudah murtad, keluar daripada Islam. Nak hukum dia ni mesti dibicarakan di mahkamah. Bukan boleh buat ikut suka. Kena ada mahkamah Islam. Bawa depan hakim, dibicarakan. Ada saksi, disoal, ditanya, dia siasat. Mengucapkan ni mengerti ke tak? Kalau dia tak erti, maka biar dia erti. Kalau dia erti, dia beri tempoh pada dia. Tempoh masa pada dia. Ada ulama kata beri tempoh 2-3 hari. Ada ulama kata beri tempoh selari puas hati. Beri tempoh pada dia. Sebab itu sekali. Itu khilaf ulama. Dalam masalah beri tempoh pada dia. Bukan perkara mudah-mudah. Dan nak ukur ni mestilah orang yang ada kebolehan berkenaan hukum. Yang memutuskan hukum ialah mahkamah. Mahkamah Islam. Tak ada mahkamah Islam, akan simpan dalam hati sajalah. Simpan dalam hati, nasihat aja. Nasihat ke dia tak boleh kata begini. Tak boleh buat mudah-mudah dengan Islam ni. Islam daripada Allah Ta'ala. Lawan Islam, lawan Allah Ta'ala. Yang keempat, mengingkari menjadi salam. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Masalah yang wujud ialah pertelengkahan mazhab yang melibatkan akidah dan syariat, yang mencetuskan perpecahan dalam masyarakat Islam. Perpecahan yang berlaku kemudian diresapi dengan anasir-anasir musuh dalam selimut yang merosakkan umat Islam dari dalam diri mereka sendiri. Hasil pertelengkahan berkenaan siapa yang layak jadi khalifah. Ada 3 calon. Ada 3 pendapat. Golongan Ansar mencalonkan Sa'ad bin Ubadah, pemimpin Ansar. Kerana siapa-siapa saja boleh jadi pemimpin, jadi ketua. Orang Ansar berjasa kepada Islam, tolong Nabi. Madinah negeri dia, patut puak dia lah jadi khalifah. Lalu mereka mencalonkan Sa'ad bin Ubadah. Adapun keluarga Nabi dan penyokong-penyokongnya Abbas, termasuk Az-Zubair, beberapa orang lagi, mencalonkan keluarga Nabi, Ahlul Bait. Sayyidina Ali jadi calon. Sayyidina Ali tak minta. Orang calon dia. Ini keluarga Nabi. Kemudian golongan sahabat-sahabat yang besar, Abu Bakar, Umar, termasuk Abu Ubaidah Amir dan Jarrah, mengukuhkan hujah ialah daripada Quraisy, daripada Muhajirin, orang yang berjirah kerana mereka yang awal masuk Islam, dan daripada Quraisy. Quraisy ialah kabilah yang paling kuat, yang paling pengaruh. Kerana seseorang ketua negara itu mestilah seorang yang kuat pengaruhnya, yang ada kehebatannya, ada pendukungnya. Kalau jadi ketua negara, orang tak dukung dia, dia seorang-seorang je, pada sutir je. Orang tak takut pada dia, tak boleh menguasai rakyat. Akhirnya mereka bersepakat menerima ketua negara daripada Muhajirin dan daripada Quraisy. Abu Bakar mencalonkan Umar dan Abu Ubaidah. Umar, Abu Ubaidah bangun mencalonkan Abu Bakar. Lalu Ansar, Ahlul Bait, menyokong Abu Bakar jadi khalifah. Dan mereka bai'ah. Bai'ah dengan makna memberi janji setia selagi pemimpin itu taat kepada Allah dan Rasul. Ini makna bai'ah. Janji setia, taat, selagi taat pada Allah dan Rasul. Kalau tak taat pada Allah dan Rasul, baru tak taat. Wajib. Bai'ah ni satu ikatan yang kuat, macam sumpah. Bukan lebih kuat pada sumpah lagi. Ini bai'ah. Kalau orang langgar bai'ah ni, jaga dia, celaka dia. Celaka dunia, celaka di akhirat. Ini bukan dibuat mudah. Ini serah pada Allah Ta'ala yang menentukan kecelakaan dia, bagaimana jadinya. Akhirnya semua mereka bersatu menyokong Abu Bakar jadi khalifah. Abu Bakar menyampaikan ucapan,
Semua golongan Muhajirin, golongan Ansar, Ahli Bait menyokong Abu Bakar. Bersatu orang Islamnya. Apa jadi masalah lepas Khulafa' Rasyidin? Pandangan-pandangan dihidupkan semula. Cari balah pula. Pandangan golongan Ansar dipegang oleh puak-puak Khawarij. Timur mazhab Khawarij. Pandangan Ahli Bait dipegang oleh golongan Syiah. Pandangan yang Muhajirin Ansar dipegang oleh Ahli Sunnah. Ahli Sunnah. Semua mengaku Ahli Sunnah. Syiah kata dia Ahli Sunnah juga. Khawarij kata dia Ahli Sunnah juga. Ini satu hal pula. Timbulnya mazhab. Pada asalnya mazhab yang berkait dengan politik. Pemerintahan negara. Lepas tu melarak kepada masalah fiqh. Tak tajam masalah fiqh, tak tajam. Masalah akidah tak tajam. Masalah akidah. Di zaman mutaakhir, orang Islam diresapi oleh anasi-anasi musuh. Yahudi, Kristian, Majusi yang pura-pura masuk Islam, yang munafik. Yang menyebarkan ajaran-ajaran yang sesat dalam masyarakat Islam. Mereka menyokong mazhab-mazhab ini. Sama ada mereka mazhab Khawarij, mereka menyokong mazhab Syiah, dan menyokong mazhab Ahli Sunnah. Sokong. Dengan mereka mencipta hadis-hadis rekaan, hadis-hadis palsu. Hadis-hadis dongeng, hadis-hadis pelawak. Nak memenangkan hujah-hujah dia. Kemudian berbahas masalah fiqh, masalah akidah. Timbul mazhab fiqh, timbul mazhab akidah, timbul mazhab tasawuf. Ini kita kena sedar. Perpecahan mazhab ini kita kena bahagi-bahagikan. Ada mazhab yang khilaf dalam masalah furu', masalah cabang saja. Masalah cabang bukan masalah rukun. Contohnya kunut sunat ke tak sunat, ab'ad. Syafi'i kata sunat ab'ad, mazhab lain kata tak sunat aman. Bismillahirrahmanirrahim ni masuk Fatihah ke tak? Syafi'i kata masuk Fatihah, ada mazhab kata tak masuk Fatihah. Sunat saja baca Bismillahirrahmanirrahim. Timbul khilaf-khilaf itu. Sapu kepala, sapu habis kepala ke cukup dengan sikit saja. Syafi'i kata sapu sikit je. Tak mesti semua kepala. Ada mazhab kena sapu semua kepala. Kaki kena basuh. Ada mazhab kata tak, kaki sapu saja, bukan basuh. Khilaf dalam masalah qiraat. Wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Wamsahu biru'usikum wa arjulikum ilal ka'bain. Itu bacaan qiraat. Dan sapulah kepala kamu dan kaki kamu. Kalau wa arjulakum dengan makna basuh kaki. Wa arjulikum dengan makna sapu kaki. Wamsahu biru'usikum wa arjulikum. Sapu kaki macam sapu kepala juga. Ini timbul khilaf. Ini masalah furu', masalah cabang. Masalah ni tak siapa jadi sesat. Tak siapa jadi keluar daripada Islam. Jangan kita terlajuk. Jangan kita terlajuk. Termasuk mereka ni adalah ahlul qiblah. Ahli menghadap kiblat. Semayang macam kita. Khilaf masalah furu' saja. Masalah cabang saja. Tak sabar keluar daripada Islam. Mereka ni semua pergi Mekah mereka. Dan sebab itulah kita pergi Mekah, dengar-dengar seimam tak baca bismillah. Ada ikut siapa ni tak sah sembahyang. Tak baca bismillah Fatihah ni. Dah ikut apa? Dah orang ramai ikut, pakai orang ramai. Itu cerita lain lah. Itu mazhab. Termasuk masalah furu'. Maya subuh tak baca kunut. Timbul masalah-masalah itu. Talqin tak talqin, ratik tak ratik, habis dah. Masalah furu' ini tak siapa keluar daripada Islam. Jangan balah. Dan ulama-ulama mazhab ni tak balah antara satu sama lain. Tak balah. Imam Malik tok guru pada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i tok guru pada Imam Hanbali. Imam Syafi'i murid pada Muhammad bin Hasan Al-Syaibani. Murid pada Imam Hanafi. Mengaji antara satu sama lain. Ulama-ulama ni. Orang beritahu kat Imam Malik,
Imam Malik wa Imam ni Syafi'i ni pendapat lain dengan Imam ni, dengan Syekh. Dia kata lain. Imam Malik kata boleh jadi Syafi'i betul, aku salah. Pendapat aku rasa betul. Dia rasa dia betul. Ini dalam masalah farq. Imam Malik kata semua cakap orang boleh dia terima dan ditolak kecuali cakap orang yang ada dalam kubur ini, tunjuk ke arah kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kata Imam Malik. Jadi masalahnya hak mazhab Syafi'i ini lebih pada Imam Syafi'i lagi. Ini jadi punahnya. Lebih pada Imam Syafi'i, lebih pada Imam Abu Hanifah. Lebih pada Imam Hambali lagi. Padahal kita duk alim mana? Lebih pada imam. Ini jadi masalah. Kalau tepat-tepat tu baloh pasal ni, pasal tahiyat. Asyhadu an la ilaha illallah. Kita sampai gerak sekali je. Hambali kata asyhadu an la ilaha illallah pakai gerak sama. Kalau kita pergi Mekah ada orang gerak sama jari dia. Itu mazhab dia. Ada pakai tok tunjuk terus. Tok tunjuk terus. Ada negeri yang bergomor pakai ke jari ni gomor. Gomor. Tengok duk buat gerak dia pegang kepis jari. Gomor. Gerak jari semayang. Ini pasal bunuh. Dan kita kena sedar itu masalah fiqh, masalah akidah pada ada mazhab Asy'ariyah, Maturidiyah, mazhab Salah dan mazhab Khalaf. Mazhab Salam ni ialah tahun 1 Hijrah sehingga 3 Hijrah. 3 Hijrah ke bawah ni mazhab Khalaf. 3, 2, 1 ni mazhab Salah. Ini kena kenal. Mazhab Khalaf ni Asy'ariyah dan Maturidiyah yang lahir abad ke-3 Hijrah. Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hambali, Imam Maliki dulu pada 3 Hijrah lagi. Imam Syafi'i bukan Asy'ariyah. Imam Hanafi bukan Asy'ariyah. Imam Maliki bukan Asy'ariyah. Imam Ja'far As-Shadiq mazhab Syiah tu bukan Asy'ariyah. Dia mazhab Salah. Akidah dia mazhab Salah. Akidah dia mazhab Salah. Ini begitu kena faham. Ada orang ulama-ulama ni fiqh mazhab Syafi'i, akidah mazhab Salaf. Imam Nawawi fiqh dia mazhab Syafi'i, akidah mazhab Salaf. Imam Ibn Katsir, ulama tafsir terkenal, akidah mazhab Salaf, fiqh mazhab Syafi'i. Imamul Haramain Al-Juwaini, fiqh mazhab Syafi'i, akidah mazhab Asy'ariyah. Imam Ghazali, fiqh Syafi'i, akidah mazhab Asy'ariyah. Ini kena faham. Beza. Kena tengoklah. Imam Syafi'i, Imam Hambali, Maliki, Hambali lahir tahun berapa? Tahun berapa ratus Hijrah? Imam Asy'ariyah Maturidiyah lahir tahun berapa? Dia lahir Kediang. Masa Syafi'i ada tu Asy'ariyah tak ada lagi. Tak ada lagi apa sehari. Duduk balah Asy'ariyah Maturidiyah Salah Khalaf. Tak mengaji sejarah. Sejarah tak mengaji. Ini jadi masalahnya. Dia ada tabaqat Asy-Syafi'iyah, tabaqat Al-Hanabilah, tabaqat Al-Hanafiyah, tabaqat Al-Malikiyah. Tabaqat ni ialah generasi ulama-ulama. Ulama Syafi'i generasi awal 2, 3 tahun berapa sekian lahir. Ini kena faham. Tahun dia, tahun lahir tu. Jadi tahun dia masalah masyarakat lain. Tahun orang ni masalah masyarakat lain. Ini timbul masalah fiqh, masalah farq yang kita kena faham. Ni duduk balah. Duduk kelahi. Dalam masalah farq. Ini jadi punah rana habis. Digosokkan oleh anasi-anasi dalam dan kerana jahil dalam masalah-masalah yang berkait dengan sejarah. Tapi dia berasa alim. Dia alim bab lain, bab sejarah dia jahil. Kena baca sejarah tasrih, sejarah ulama. Tasawuf itu juga ada tabaqat al-mutasawwifin, tabaqat ulama-ulama tasawuf, ulama salaf, khalaf, dan tasawuf itu juga. Tahun berapa ada kitab. Ada kitab mana? Syekh ni lahir tahun sekian, mati tahun sekian. Tahun sekian mati tahun sekian. Imam Syafi'i dia mati tahun sekian. Abu Asy'ari masa lahir Imam Syafi'i mati dah. Macam mana Syafi'i nak ikut Asy'ariyah? Ni beban. Ni susah ni.
kena belajar. Kitab-kitab dia kena baca. Dan kita kena sedar. Ulama-ulama mazhab ni bukan 4 mazhab je. Kita duk kenalnya Syafi'i, Hanafi, Hambali, Maliki. Belum pada mazhab ni, mazhab Sufyan Ats-Tsauri, mazhab Sa'id bin Musayyab, mazhab Abu Thur, mazhab Lith bin Sa'ad, mazhab ulama-ulama zaman sahabat, mazhab Ibn Abbas, mazhab Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr bin As. Jadi sahabat-sahabat Nabi ni duduk di negeri-negeri yang berbeza. Abdullah bin Abbas duduk di Taif, Nabi duduk di Madinah. Mu'ad bin Jabal Nabi atas ke Yaman. Yaman zaman dulu tak ada kapal terbang, tak ada apa. Ada benda yang Nabi rakyat hukum, Mu'ad bin Jabal tak ada. Abdullah bin Abbas tak ada, dia duduk di Taif. Dia tak tahu hukum itu. Menyebabkan berlaku khilaf mazhab dalam masalah furu'. Ada perkara baru. Ini timbulnya mazhab-mazhab yang kita kena sedar. Mazhab yang bersatu rukun-rukun Islam. Rukun Islam yang sebut Quran dan hadis, mereka tak khilaf. Ini kita kena pegang. Walaupun dia khilaf masalah cabang, itu jangan kelahi dengan sebab itu. Masalah cabang. Jangan kelahi dengan sebab masalah cabang. Jangan balah dengan masalah cabang ni. Kita kena sedar. Kecuali mazhab yang keluar dari rukun Islam. Qadiani. Tak ada mazhab kafir tu Qadiani ni. Latih Nabi lain daripada Nabi Muhammad. Bahai ni keluar daripada Islam. Kerana dia anggap Bahai ni Nabi. Lepas Nabi Muhammad. Oh tu kafir lah. Ayah ping. Kafir lah tu. Bukan ahli sunnah. Ingat enggak ahli sunnah ayah ping. Ahli sunnah jemaah. Itu keluar daripada Islam. Banyak lagi. Kena faham. Jadi kita tengok yang mana rukun, yang mana furu', yang mana cabang. Masalah dia ialah kerana adanya anasir-anasir luar daripada Islam yang mengacau. Wujud aliran yang sederhana dan ada yang jahil sehingga menzalimi diri sendiri, sehingga terkeluar daripada landasan Islam yang sebenar. Islam tetap dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala secara ilmu melalui riwayat, secara sanad ilmu yang rapi, dan riwayat secara kepahaman, dan dirayat secara kepahaman melalui ilmu Islam dan kaedahnya. Kita kena sedar, ulama-ulama merayatkan mengambil ilmu secara riwayat. Riwayat ni ialah macam Imam Bukhari. Dia ambil hadis daripada orang ni sampai ke Nabi SAW. Tiap-tiap orang ni diketahui alimnya, waraknya, kuat ingatannya, tak lupa. Itu hak yang kedua betul sampai ke Nabi. Ini yang sangat sahih riwayatnya. Ada dia alim tapi pelupa. Hadis dia dhaif. Kadang-kadang dia pelupa, tapi ada pula riwayat lain sahih pula. Riwayat orang lain, bukan dia, bukan satu riwayat. Di sana ada mutawatir. Mutawatir ni yang ramai meriwayatkan. Ada yang ahad, seorang saja riwayatnya. Itu beza. Ini semua bab-bab hukum yang disebut dalam Islam. Riwayat. Diriwayat bagaimana memahami ayat-ayat dalam bahasa Arab. Dalam ilmu nahwu, ilmu saraf, ilmu balaghah. Ilmu nahwu, ilmu saraf, ilmu balaghah. Ilmu balaghah pula ilmu ma'ani, ilmu bayan, ilmu badi'. Ilmu bahasa Arab yang tinggi. Quran ni bahasa yang tinggi. Hadis ni bahasa yang tinggi. Kena orang ahli dalam bahasa Arab. Kalau tak ahli dalam bahasa Arab, tak boleh. Kadang-kadang ulama khilaf dalam masalah bahasa. Contohnya aula mastumun nisa. Aula mastumun nisa ayat Quran. Ataupun kamu menyentuh perempuan. Batal je sembahyang. Aula mastumun nisa, ataupun kamu menyentuh perempuan. La masa dengan makna sentuh kulit dengan kulit. Ada ulama kata la masa kulit dengan kulit, la masa jamaah bersetubuh berbayang hilang sembahyang. Tak bersetubuh tak hilang sembahyang. Ada ulama kata ada nafsu berhilang sembahyang, tak hilang sembahyang. Ini khilaf. Khilaf ni dalam masalah ni. Dan sebab itu kita melihat timbulnya mazhab-mazhab kerana masalah perkataan. Dalam bahasa Arab. Kerana bahasa Arab ni bahasa yang tinggi. Menjadi orang yang ahli dalam bahasa dia. Jadi masalahnya dia kata arak tu halal, tu keluarlah. Ni benda-benda yang asas. Ada gini api. Ini mesti tolak. Mazhab yang kita kena tolak. Akhirnya suara terbesar dalam masalah khilafah
daripada kalangan para sahabat radhiyallahu anhum setuju untuk melantik Abu Bakar radhiyallahu an menjadi khalifah. Mereka yang tidak bersetuju dalam kalangan Ahlul Bait dan Ansar akhirnya turut berbaiat. Bila Abu Bakar lantik jadi khalifah, habis Sayyidina Ali-nya. Sayyidina Ali jadi menteri, jadi hakim, dihantar jadi utusan macam-macam. Abbas penasihat pada Sayyidina Umar, tak kelahi. Walaupun mereka berbalah dalam berbeza pendapat, tak kelahi. Mereka terima khulafah, terima Abu Bakar. Adapun riwayat yang menyatakan bahawa Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu an tidak membai'ah Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an adalah terlalu dhaif, dia tolak. Sebenarnya seluruh Ahlul Bait dan golongan Ansar tetap menerima Abu Bakar radhiyallahu an menjadi khalifah. Mereka berbai'ah serta mendukung khalifah dengan berkorban yang membuktikan keikhlasan mereka. Mereka berjuang sampai mati syahid di bawah Abu Bakar, berperang menentang mereka murtad, melawan orang musuh Islam. Mereka bersatu sampai mati, menandakan ikhlas mereka kerana Islam. Hendaklah diyakini betapa mereka itu tidak didorong oleh nafsu hubbur riyasah, mencintai jawatan ketua, kerana keimanan yang ikhlas dalam diri mereka masing-masing telah memadamkan sifat yang buruk. Tak ada dalam diri sahabat ni berebut nak jadi ketua macam Lenin. Lenin berebut nak jadi ketua, nak jadi pemimpin. Sahabat-sahabat Nabi tidak. Tak berebut jadi pemimpin, tak berebut jadi ketua. Bila tak jadi ketua, mereka kerja macam tu dah juga. Ni tak jadi calon ngaju lalu. Tak jadi calon dia, bukan jadi khalifah. Tak jadi tu ngaju. Ini benar. Hendaklah diyakini betapa mereka itu tidak didorong. Mereka hanyalah berlomba-lomba untuk kehadapan dalam menunaikan perintah Allah Subhanahu Wa Taala yang besar fadilatnya, sehingga akhirnya mereka kembali bersatu dan berjaya memadamkan fitnah murtad serta menjatuhkan kuasa besar dunia pada zaman tersebut. Mereka bersatu sehingga lawan kabilah-kabilah yang murtad, mempertahankan Islam, bukan mempertahankan Abu Bakar, mempertahankan diri masing-masing. Khalid bin Walid, panglima tertinggi tentera Islam, yang Abu Bakar lantik dia, Khalid bin Walid ni, yang banyak menang dia dalam peperangan. Perang dengan Parsi menang, kejayaan besar. Perang dengan Rom, taktik dan strategi dia, berjaya mengalahkan Rom. Mati Abu Bakar, naik Umar pecah dia. Pecah daripada menjadi ketua wilayah Syam. Semua lantik orang yang lebih kanan, Abu Ubaidah Amir bin Jarrah, yang boleh tarbih. Khalid berbaliknya panglima, bukan pentarbih. Maka diturunkan pakak Khalid, Abu Ubaidah, sahabat 10 Abu Ubaidah berpeperangan, dilantik jadi ketua di Syam. Khalid berbalik di bawah dia. Orang tanya Khalid, macam mana Khalid perasaanmu kena pecah ni? Ada setan kita tanya ni, macam mana? Khalid kata, aku berjuang sejak zaman Nabi, sejak zaman Bakar, berjuang bukan kerana Abu Bakar, bukan kerana Umar. Aku berjuang kerana Allah. Kata Khalid balik, kerana Allah. Dan dia macam itulah juga, bekerja untuk menegakkan Islam. Ikhlasnya para sahabat radhiyallahu anhum. Mereka jadi ketua kerana nak dapat fadilat pada hari kiamat. Nabi sebut, sab'atun yuzilluhullah yawma la zilluh al-imamul adil. 7 jenis manusia yang dapat naungan Allah pada hari kiamat daripada mahsyar. Orang yang pertama, pemimpin yang adil. Kerana nak dapat kelebihan ini, bukan kerana mereka berebut jabatan, tidak. Nak dapat kelebihan hari kiamat jadi pemimpin yang adil. Kerana itu, nak dapat kelebihan. Tak jadi pada apalah, jadi orang bawah. Ikhlas. Dan mereka berjuang zaman Abu Bakar, zaman Umar, Osman, Ali, sehingga puak-puak murtad dikalahkan, sehingga berjaya menjatuhkan kuasa besar dunia Parsi dan Rom
Islam menakluk dunia. Menandakan orang Islam zaman dulu tak berpecah walaupun mereka berbeza pendapat antara satu sama lain. Wallahu a'lam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. Dan jangan sekali-kali engkau menyangka orang-orang yang terbunuh, yang gugur syahid. Perjalanan Allah itu mati. Mereka tidak mati, bahkan mereka adalah hidup secara istimewa di sisi Tuhan mereka. Dengan mendapat rezeki. Mereka juga bersukacita dengan kurniaan Allah balasan mati syahid yang telah dilimpahkan kepada mereka. Dan mereka bergembira dengan berita baik mengenai saudara-saudara mereka orang-orang Islam yang sedang berjuang, yang masih tinggal di belakang, yang belum mati dan belum sampai kepada mereka, iaitu bahawa tidak ada kebimbangan dari berlakunya kejadian yang tidak baik terhadap mereka, dan mereka pula tidak akan berduka cita. Mereka bergembira dengan balasan nikmat dari Allah dan limpah kurnia-Nya. Dan ingatlah bahawa Allah tidak menghilangkan pahala orang-orang yang beriman, iaitu orang-orang yang menjunjung perintah Allah dan Rasulnya supaya keluar menentang musuh yang menceroboh. Sudah mereka mendapat luka cedera di medan perang Uhud. Untuk orang-orang yang telah berbuat baik di antara mereka adalah yang di antara mereka yang bertakwa. Ada balasan yang amat besar. Mereka juga ialah yang diberitahu oleh orang-orang kepada mereka bahawa kaum kafir musyrik telah mengumpulkan tentera untuk memerangi kamu. Oleh itu hendaklah kamu gerun kepadanya. Maka berita itu makin menambahkan iman mereka. Lalu mereka berkata, cukuplah Allah untuk menolong kami, dan ia sebaik-baik pengurus yang terserah kepada segala urusan kami. Setelah pergi mengejar musuh, mereka kembali dengan mendapat nikmat dan limpah kurnia dari Allah. Mereka tidak disentuh oleh sesuatu bencana pun, serta mereka pula menurut keredaan Allah. Dan ingatlah Allah mempunyai limpah kurnia yang amat besar. Sesungguhnya pembawa berita yang demikian itu ialah syaitan yang bertujuan menakut-nakutkan kamu terhadap pengikut-pengikutnya, kaum kafir musyrik. Oleh itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku Allah. Jangan cuaikan perintahku, dan betul kamu jika betul kamu orang-orang yang beriman. Setelah kita baca dalam ayat yang terdahulu, cakap-cakap orang munafik yang berkata selepas perang Uhud, orang munafik berkata, kalaulah kamu tak pergi perang macam kami tak mati. Lalu Allah kata kepada mereka,
Sila kamu tahan, mati boleh tak mati? Tak boleh mati. Semua orang mati mengikut ajal. Walaupun duduk dalam kota yang teguh, istana yang indah, benteng yang kukuh, dikawal oleh pengawal-pengawal peribadi, pengawal-pengawal yang banyak, macam-macam obat, tetap mati. Tiap-tiap yang hidup mesti mati, ketentuan Allah Ta'ala. Bila siapa aja mesti mati. Lalu Allah memberitahu tentang mereka yang mati di medan perjuangan menegakkan Islam. Diturunkan ayat, وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. Jangan kamu sangka orang-orang yang mati dibunuh dalam peperangan menegakkan agama Allah, mereka itu mati. Tidak, bahkan mereka hidup di sisi Tuhan mereka dalam keadaan mereka diberi rezeki. Ulama tafsir meriwayatkan hadis-hadis yang banyak tentang sebab ayat ini diturunkan oleh Allah. Banyak hadisnya. Antaranya hadis menceritakan tentang peristiwa Bi'ru Ma'unah, iaitu rombongan di kalangan Ansar seramai antara 40 hingga 70 orang dihantar oleh Nabi SAW untuk berdakwah, menyampaikan Islam kepada kabilah-kabilah Badui. Bila mereka sampai di lembah kabilah Amir bin At-Tufil Al-Ja'fari, mereka sembunyi di gua. Ada gua kawasan itu. Lalu mereka berbincang, siapa kalangan kamu yang sanggup keluar menyampaikan Islam kepada kabilah ini? Siapa yang sanggup? Lalu mereka memilih Ibnu Malhan Al-Ansari radhiyallahu anhu, semua sahabat di kalangan Ansar. Lalu Ibnu Malhan bersedia, dia pun keluar masuk kampung dan terus menyampaikan ucapan bahawa dia adalah utusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengajak mereka masuk Islam, mengucap 2 kalimah syahadah, tidak ada Tuhan yang sebenar melainkan Allah, dan Muhammad itu hamba dan rasulnya. Berimanlah kamu kepada Allah dan rasulnya. Tiba-tiba keluar seorang dari celah rumah, terus menikam dengan tombak sehingga tembus jasadnya dari rusuk kiri sampai rusuk kanan. Lalu dia berkata, Allahu Akbar, qultu wa rabbil Ka'bah. Bila kena tikam, Allahu Akbar, qultu, aku berjaya. Aku berjaya. Jaya mati syahidlah. Wa rabbil Ka'bah, demi Tuhan yang mempunyai Ka'bah, aku telah berjaya, kata dia. Lalu dia mengangkut sampai ke gua dan mereka diikuti oleh musuh orang-orang Badui tadi. Sampai di gua, mereka yang 70 orang, ada riwayat kata 40 orang, dikepung dan dibunuh semuanya. Dibunuh semuanya. Tak ada siapa dia tahu berita di mana. Lalu mereka berkata, sama ada sebelum itu ada alam barzakh. Mereka berkata, adakah sahabat-sahabat kita, kawan-kawan kita tahu apa yang kita terima sekarang? Kita telah diridai oleh Allah. Kita berada dalam syurga, dalam nikmat. Kawan-kawan kita tahu ke tidak? Kita ni dah ada dalam barzakh, dah masuk syurga. Kawan-kawan kita tahu ke tak? Lalu Allah menurunkan ayat memberitahu kepada sahabat-sahabat dengan wahyu. Firman Allah Ta'ala, وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ يُرْزَقُونَ أَحْيَاءٌ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. Jangan kamu sangka orang yang mati dalam perjuangan menegak agama Allah itu mati. Mereka tak mati dalam barzakh. Mereka hidup dalam keadaan
diberi rezeki dalam syurga, hidup yang senang lenang dalam syurga. Beritahu Allah turunkan ayat ini mengikut satu riwayat. Mengikut ada yang lain ditambahkan lagi. Nabi bersabda, Nabi menceritakan, arwahum fi jawfi tayrin khudrin laha qanadil mu'allaqah bil arsi tasrahu minal jannati haitsu sya'at thumma ta'wi ila tilkal qanadil fata'ala ilaihim rabbuhum ittila'atan faqala hal tashtahuna syai'an faqalu ayyu syai'in nashtahi wa nahnu nasrahu minal jannati haitsu nasha' haitsu syi'na faqala bihim thalatha marratin falamma ra'u annahum lan yutraku min an yas'alu qalu ya rab nuridu an turadda arwahuna fi ajsadina hatta nuqtala fi sabilika marratan ukhra falamma ra'a annahu laysa lahum hajah taraku. Nabi kata roh-roh mereka berada dalam temolok burung hijau dalam syurga, bergantung di lampu-lampu syurga, di aras. Mereka berterbangan di dalam syurga, berpindah randah dalam lampu-lampu syurga. Lalu mereka menghadap Tuhan mereka. Tuhan bertanya, apa yang kamu mahu? Tuhan tanya mereka. Mereka berkata, tak ada sesuatu yang kamu mahu. Kami bergembira dalam syurga ini mengikut kami suka. Lalu mereka ditanya sebanyak 3 kali. Setelah itu mereka berkata, wahai Tuhan, bolehkah tidak kembalikan semula roh kami ke dalam jasad, supaya kami berperang semula pada jalanmu dan kami mati sekali lagi. Nak minta balik hidup semula, nak perang lagi untuk dapat kelebihan. Bila beritahu kelebihan itu, Tuhan kata tak boleh dah, kerana dah masuk dalam alam barzah. Bila dah mati tak boleh balik semula. Ini mengikut satu riwayat. Mengikut riwayat yang lain, dalam peristiwa perang Uhud, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an. Jabir ini ialah seorang sahabat muda. Ayah dia Abdullah radhiyallahu an nak pergi perang Uhud. Dia nak pergi perang, ayah dia tak izin. Mu jaga adik-adikmu. Adik-beradik kat mana? 7 orang adik-beradik, perempuan semua. Mu jaga makmu, jaga adik kamu, jaga baik-baik, dan aku rasa aku akan mati, kata ayah dia Abdullah ni. Bila Jabir pergi ke medan Uhud, tengok ayah dia yang luka, dicincang dalam perang Uhud, dia membuka penutup selimut yang tudung ayah dia, lalu dia menangis. Dia menangis, sahabat-sahabat Nabi tegur dia, jangan menangis, jangan menangis. Lalu Nabi kata, jangan larang dia menangis, biar dia menangis, biar dia menangis, kata Nabi. Kemudian Nabi kata, tak perlu lagi kamu menangis. Di mana ayahmu masih dibayangi oleh sayap-sayap malaikat, sehingga diangkat rohnya. Roh akan diangkat, roh malaikat memayungi jenazah ayahmu, kata Rasulullah pada Jabir. Manakala kawan-kawanmu mati dalam perang Uhud, Allah Ta'ala jadikan ruh mereka dalam temolok burung yang hijau. Mereka berterbangan di dalam syurga, memakan buah-buahnya, dan pergi di bawah aras, dan mereka memakan dan minum makanan minuman yang lazat dalam syurga. Kemudian mereka berkata, mudah-mudahan kawan-kawan kami yang ada di dunia tahu apa yang kami terima sekarang ni, supaya mereka bersemangat untuk berjihad
wahai Tuhan, kembalikanlah kami ke alam dunia untuk kami beritahu. Tuhan kata, tak boleh dah. Kamu telah dikembalikan kepada aku, tak boleh hidup semula. Ini hadis-hadis yang menyebut tentang kelebihan mereka yang mati syahid. Allah Ta'ala mengatakan bahawa mereka itu hidup di alam barzakh, tidak mati sekali-kali. Kita nampak je mati, tapi ruh mereka hidup di alam barzakh. Berbeza dengan ruh-ruh orang yang lain. Mereka berada dalam keadaan yang gembira dan tenang, sehingga minta untuk balik semula ke alam dunia. Disebut dalam hadis, Nabi bersabda, aku nak supaya aku berjuang dan aku dibunuh. Aku hidup semula. Aku dibunuh lagi. Aku dihidup semula. Aku dibunuh lagi, kata Nabi beberapa kali. Demi mendengar kelebihan mereka yang mati dalam perjuangan untuk menegakkan Islam. Oleh kerana itulah, maka orang Islam berebut untuk mati bagi menegakkan agama Islam, bukan berebut untuk hidup. Kita dak belajar ilmu dak lu berjaya mati. Sahabat-sahabat nak mati. Kita ni biar dak lu. Biar dak lu, biar dak mati. Kalau boleh, mereka nak mati, Allah Ta'ala jadikan payah untuk mati. Dan mereka menang dalam perjuangan dengan pertolongan Allah Ta'ala. Mati syahid ni bukannya mudah. Mati syahid ni orang yang dipilih oleh Allah Ta'ala, diberi oleh Allah Ta'ala. Usaha nak mati syahid, tak mati. Mati di atas permadani. Khalid bin Walid yang disebut kisahnya tadi, seorang penglima yang menunjukkan keikhlasannya, mati di atas hamparan. Mati di atas lembek. Dia sakit, mati, dia menangis. Lalu orang kata ke dia, wahai Khalid, menangis apa? Mu banyak berjuang. Zaman Nabi mu berjuang, zaman Abu Bakar mu berjuang, zaman Umar mu berjuang. Banyak perjuanganmu, sehingga tubuh dia penuh dengan parut luka. Khalid bin Walid ni, mu banyak berjuang. Kalau Khalid, aku berjuang bersungguh-sungguh sejak zaman Nabi, zaman Abu Bakar, zaman Umar, aku harap aku mati di medan perang. Tiba-tiba mati di atas hamparan. Hina mati aku macam mati buta, dia kata. Mati aku ni mati hina, tak mati medan perang. Dia nak mati di medan perang. Bila mendengar janji daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, farahina bima atahumullahu min fadlih, mereka yang mati syahid itu bergembira dengan apa yang Allah Ta'ala beri kepada mereka daripada kelebihan dalam syurga. Wa yastabshiruna billadhina lam yahqu bihim alla khawfum alaihim wa la hum yahzanun. Mereka bergembira dan mereka nak beritahu berita gembira kepada rakan-rakan mereka yang ada dalam dunia. Nak beritahu, nak royak rakan mereka yang ada atas dunia ni bahawa mereka telah mendapat nikmat yang besar dalam syurga kerana perjuangan ini. Nak beritahu bahawa mereka tak takut, mereka tak sedih tinggal keluarga dengan sebab mereka mati. Allah Ta'ala memberi jaminan bila mereka mati syahid, mereka boleh memberi syafaat sekurang-kurangnya 70 orang keluarga yang masuk neraka. Keluarga yang masuk neraka boleh beri syafaat selamat dari neraka. Seorang yang mati syahid. Dengan sebab itulah orang Palestin hari ini gembira bila ada anak, ada keluarga mati syahid. Orang Palestin yang nama Yahudi hari ini berebut supaya ada keluarga yang mati syahid. Lepas seorang, kerana mereka tahu kelebihan seorang mati syahid ni boleh tolong 70 orang keluarga dia yang masuk neraka, selamat daripada neraka. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Wallahu a'lam.